What is jisim? Jisim tu apa? Siapa pun tak tahu. Memang tanya ahli kalam, dia tak tahu apa dia jisim. Hak duk tuduh orang mujassimah tu, dia pun tak tahu apa dia jisim. Berubah-ubah itu jisim. Angin kalau berubah, angin jisim. Dia tak berubah, angin tak bergerak ke tempat lain. Kita nak mengatakan macam mana Tuhan tu. Itu nak tahu tu jisim tu lagu mana, supaya kita boleh tahu Tuhan tak berjisim. So jisim tu apa dia, supaya kita boleh nafi daripada Tuhan. Dia bergerak tempat yang lain. So angin jisim ke tak? Angin jisim juga. Ruh jisim. Roh pun jisim juga sebab dia bergerak. Okey, batu jisim. Tapi batu tak bergerak. Batu tak bergerak tapi dia jisim juga. Kacau kan? Macam mana? Dia dilontar, dia bergerak tapi tak bergerak sendiri. Kan? Tapi dia batu lah kan? Jisim juga. Muskilah Jisim tu apa dia tak tahu ni. Kalau kita tahu jisim tu apa, senang kita nak nafi daripada Tuhan jisim. Kan? Kena tahdid dulu jisim apa dia. Kan? Ahli kalam pun tak sepakat jisim tu apa. Kan? Jisim ini dalam bahasa Arab senang aja. Jisim itu al-jasadul kathif. Jasad yang tebal. Macam badan kita lah jisim. Tak kira dia bergerak tak bergerak. Lepas tu orang Arab tak panggil angin jisim. Malam jisim malam. Malam jisim. Siang jisim siang. Siang bergerak. Menurut ahli fizik sekarang, siang bergerak ke tak bergerak? Bergerak kan? Siang bergerak, malam pun bergerak. Tapi dia bukan jisim. Kacau. Kan? Tu nak tahdid dulu. Kan? So adakah jisim itu sesuatu yang bergerak ataupun dia ada takrif lain? Yang muktabar sekarang jisim ni apa? Al-mu'allaf min jauharain, yang terhimpun daripada dua jauhar. Betul tak? Jisim yang terhimpun daripada dua jauhar. Betul tak? Tarikh Imamul Haramain. Kan? Okey, jauhar. Kalau kita kata Tuhan tidak boleh bertempat, kerana kalau dia bertempat dia makhluk. Betul? Okey, jauhar makhluk tak? Jauhar sekarang ni. Jauhar ni yang juzuk yang paling kecil. Kan, juzuk yang paling kecil yang bila dia bersusun dua jadi jisim. Okey, so jauhar tu makhluk ke tidak? Makhluk. Jauhar ada tempat tak? Mengikut ahli kalam yang kata Tuhan tak ada tempat tu. Tak ada tempat tak? Dia kata jauhar tak ada tempat. So kalau jauhar tak ada tempat, Tuhan ada tempat, bukankah Tuhan dah sama dengan jauhar? So ahli kalam mujauhirah, dia menjauharkan Tuhan. Kan gitu? Kan? Sebab jauhar tak boleh ada saiz, tak boleh ada sisi, dan dia tak boleh ada bersentuh hujung ke hujung. Sebab kalau bersentuh hujung ke hujung itu musattah tempat. Kan? So bila jauhar tak boleh bersentuh, dia tak tempat lah kan? Sebab apa makna tempat dari sisi falsafah? Dari segi teori fiziknya, tempat dari sudut falsafah fizik, falsafah yang dibawa oleh Aristotle dan sebagainya. Tempat apa dia? Tempat adalah bahagian bawah jisim yang bertemu dengan jisim yang di bawahnya, betul tak? So kalau jauhar tak bertemu sebab dia tak ada saiz, so dia tak tempat lah.
So jauhar tak bertempat. Walaupun dia mu'allaf. Setelah dia mu'allaf jadi jisim, baru dia bertempat. Tapi jauhar tu sendiri makhluk. Tu muskilah tu. Kan? Macam mana tu? So macam mana kita nak kata lah ni? So kalau kita tak samakan Tuhan dengan jisim, tapi kalau kita samakan Tuhan dengan jauhar, macam mana? Jauhar makhluk tak? Tuhan laisa kamithlihi syai', dan syai' itu masuk jauhar. So macam mana kita tak nak samakan Tuhan dengan jauhar pula? Ya, betul. Dalam alam. Jadi Tuhan di luar alam lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi bila macam tu, Tuhan kena berada di atas arasy lah. Kalau dia tak di atas arasy, dia duduk dalam alam. Tak? Atas arasy, adakah tempat? Menurut ahli falsafah, luar daripada arasy dipanggil tempat atau tidak? Macam mana? Luar daripada alam, adakah dinamakan sebagai tempat? Tempat juga. Siapa kata? Pandangan siapa? Tak, mengikut takrif definisi tempat di sisi istilah ahli kalam. Tak mau tempat ikut cakap orang ramai. Tempat mengikut Ibn Sina, Al-Farabi dengan Ibn Rushd, adakah luar alam tempat? Bukan tempat, dia kata. Tempat ni hanya dalam alamnya. So Tuhan di luar alam, tak ada isu tempat lah. Dia bincang apa? Kan? Tak pening tak? Dia kata Tuhan tidak boleh bertempat. Kita tak kata Tuhan bertempat macam yang dia kata. Dia kata tempat itu dalam alam. Bila kita kata Tuhan di luar alam, kok mana main Tuhan bertempat? Of course lah, di atas arasy. Arasy akhir makhluk. Lepas arasy mana ada makhluk dah. Memanglah tak sama. Arasy bukan langit dan bumi. Langit dengan bumi duduk dalam kursi. Kursi itu duduk dalam lingkaran arasy. Arasy itu lebih besar daripada kursi. Kan? Betul tak? Itu sifat arasy. Kan? Kalau kita pakai arasy ikut puak-puak Jahmiyah, memanglah arasy itu falak ke-9 ke apa mendatang dia sebut, tak tahulah kan. Tapi itu kita tak nak ikut yang tu. Kita nak pakai arasy yang kita sepakat, seluruh orang Islam sepakat arasy itu adalah satu jisim makhluk Tuhan yang paling besar. Dan dia adalah atap bagi alam ini, akhir makhluk. So Tuhan di atas arasy, Tuhan tak ada dalam alam ni. Tuhan di luar daripada alam, tak masuk dalam alam. Kalau Tuhan masuk dalam alam, tak boleh lah Tuhan jadi makhluk. Jadi macam Tuhan orang Kristian tadi, jadi Tuhan orang Yahudi. Satu Nabi tanya orang Jariah tadi, aina Allah, di mana Allah? Satu dia jawab, fis sama, atas langit, luar alam. So bila Tuhan di luar alam, dia tak sama dengan makhluk lah, sebab makhluk duduk dalam alam. Betul tak? Untuk membezakan Tuhan dengan makhluk, di antaranya makhluk dalam alam, Tuhan di luar alam. Tu jawapan dia. Sebab tu dia laisa kamithlihi syai'. Sebab dia tidak duduk dalam alam, dan dia bukan alam. Makhluk lahu mithil, sebab tu dia alam. Apa makna alam? Alam yang ada setanding dengan dia. Apa benda yang ada setanding dengan dia, nama dia alam. Sebab tu Tuhan kata subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasang-pasangan sekaliannya. Pasang-pasangan tu nama dia alam. Jadi makhluk dia ada pasang. Sama ada pasang tu kawan dia ataupun lawan dia. Tuhan dia tak ada pasang. Jadi Tuhan takkan jadi alam. Dan alam ini makhluk. Sebab apa dia makhluk?
Sebab dia diciptakan. Betul tak? Bukan sebab dia bertempat. Kita manusia sekarang ni, kita makhluk sebab apa? Dijadikan. Bukan sebab kita bertempat, betul tak? So, berapa bincang isu tempat? Tempat itu bukan pembeza antara makhluk dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada tempat sekalipun, tidak melazimkan sama dengan makhluk. Sebab tempat Tuhan tak sama dengan tempat makhluk. Tempat makhluk dalam alam, tempat Tuhan luar alam. Betul tak? Kita makhluk bukan sebab kita mendengar. Kita makhluk sebab pendengaran kita dijadikan. Tuhan pendengaran dia tak dijadikan, azaliyun abadi. Sebab tu dia Tuhan. Dan dia tak sama dengan makhluk. Kita makhluk melihat. Okey? Tapi kita jadi makhluk bukan sebab kita melihat, tapi kita makhluk sebab penglihatan kita diciptakan Tuhan. Sebab tu kita makhluk. Tuhan, penglihatan dia tak diciptakan, azaliyun abadi. Sebab tu dia Tuhan. So yang membezakan Tuhan dengan makhluk ialah khalq, penciptaan. Tuhan tak diciptakan, makhluk diciptakan. Tak? Itu aja. Kan susah pun. Kan? So maknanya bila kita isbat sifat pada Tuhan, taklah melazimkan tashbih ataupun tamthil. Tetap laisa kamithlihi syai'. Sebab Tuhan kata laisa kamithlihi syai'. Tidak ada yang seumpama dengannya. Tak ada seumpama dengannya. Tak seumpama bukan makna dia tak ada apa yang kita ada. Dia ada apa yang kita ada daripada sifat sempurna, bahkan lebih lagi. Kita ada mata, dia ada mata. Kita melihat, dia melihat. Kita bercakap, dia lebih bercakap lagi. Tapi beza kita dengan dia, penglihatan kita tak sempurna, makhluk. Percakapan kita tak sempurna, makhluk. Ada mula, ada hujung. Kita sekarang, dulu kita kecil-kecil tak boleh cakap. Tuhan kita boleh bercakap, esok mati tak bercakap pula. Tengah-tengah duduk bercakap, kelu, bisu, tersasul, tersedak, tak ada bercakap. Kan? Tuhan, dia bercakap lancar. Tak ada masa Tuhan tak boleh bercakap. Tuhan sentiasa boleh bercakap. Bila masa dia nak bercakap, dia boleh bercakap. Manusia kalau orang cukup mulut, habis, tak ada cakap. Orang sumbat kain dalam mulut, tak ada cakap. Kan? Tuhan, tak ada siapa nak pergi cukup. Tak ada siapa nak pergi tahan. Dia Tuhan. Sebab tu dia Tuhan. Sebab tu tak sama dengan makhluk. Isu dia adalah apa yang membezakan Tuhan dengan makhluk. Kan? Ahli kalam dia bagi pembeza yang salah. Dia kata beza Tuhan dengan makhluk, bergerak dengan diam, berhimpun dengan pisah. Yang tu cukup salah. Kita kata beza Tuhan dengan makhluk adalah makhluk diciptakan, Tuhan tak diciptakan. Tu beza dia. Lam yalid wa lam yulad. Makhluk yalid wa yulad. Itu makna. Kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak setara, makhluk ada kufu, ada setara dengan dia. Yang ada tandingan, bandingan, lawan, setara, sebanding, senama. Tuhan hal ta'lamu lahu samia. Ada tak sama nama? Tak ada sama. Walaupun Tuhan nama Al-Aziz, ada juga makhluk nama Aziz. Tuhan nama Sami', makhluk pun nama Sami'. Tuhan nama Basir, makhluk pun nama Basir. Tapi tak senama dengan Tuhan. Tak senama. Makhluk nama aja Sami', rupanya dia pegak. Nama dia tak mesti sifat dia. Tuhan nama dia, sifat dia. Makhluk nama dia bubuh aja. Siapa mak pak dia bubuh, ikut dannya. Bukan mesti sifat dia. Tuhan tak ada siapa bubuh nama ke dia. Nama dia adalah dia sendiri yang letak. Bukan ada siapa-siapa boleh pandai-pandai bubuh nama Tuhan. Hal ta'lamu lahu samia. Tak ada senama dengan dia. Bukan makna tak ada senama dengan dia, tak ada nama. Ada nama. Walillahil asma'ul husna. Nama Tuhan husna, nama makhluk tak husna. Sebab tu kita makhluk, Tuhan bukan makhluk. Sebab tu dia laisa kamithlihi syai'. Semata-mata dia ada sifat tersebut, bukan makna dia sama. Tak sama. Kan? Kita sekarang semua ni ada mata. Tapi ada mata rabun, ada mata cerah. Hak rabun pun macam-macam power dia. Rabun dekat, rabun jauh. Hak rabun sama-sama jauh, lain-lain pula power sebab mata dia. Kan?
Tu terang manusia, makhluk hak dhaif. Apatah lagi makhluk dengan Tuhan, takkanlah sama. Kan? Jadi Al-Quran semuanya seia sekata, laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Di hujung tu jangan tinggal. Wa huwas sami'ul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan manusia juga mendengar dan melihat. Tapi pendengaran yang betul tak maha. Tak maha. Kita pendengaran kita, penglihatan kita ini ada dhaif, ada kurang, ada cacat, ada celah, ada hilang, ada mula dan ada hujung. Tuhan tak sama pendengaran dengan makhluk. Wallahu taala a'lam bis-shawab.